Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita lagi pada petang yang mulia ni, yang mana pada waktu ni kita akan ada pengajian Lentera Santri, yang mana Lentera Santri ni akan membantu kita untuk mengulangi ataupun ringkasan sebagai apa yang kita dah belajar pada waktu-waktu yang sebelum ni ataupun yang akan datang. Buku ni membantu kita untuk supaya kita boleh faham dengan cepat lah. Maknanya bukan kita baca buku ni kita faham terus. Bukan. Maknanya sebagai ringkasan ataupun persediaan sebelum kita belajar. Okey. Apa-apa pun sebelum kita mulakan pengajian, pihak kami ingin meminta maaf lah atas kelewatan kerana ada masalah teknikal sedikit tadi. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, kita akan bacalah, kita akan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Baiklah, alhamdulillah. Insya-Allah pada pengajian kita yang sekarang ni, pada waktu sekarang ni insya-Allah kita akan mulakan pada muka surat yang ke-47. Pada muka surat yang ke-47, yang mana masih lagi pada Nahwu level yang pertama Nahwu level yang pertama, yang mana semalam kita berhenti kepada nombor yang ke-17. Okey, jadi hari ni kita tengok pada nombor yang ke-18, yang mana soalan tersebut adalah apa? Dia tanya, isim mufrad itu apa? Okey, isim mufrad, jawapan dia apa? Dia adalah isim yang menunjukkan makna tunggal. Makna tunggal ni maknanya satu. Contohnya apa? Ustazun contohnya. Itu adalah isim mufrad. Isim ni ada macam-macam jenis. Ada macam-macam jenis. Salah satunya yang pertama adalah isim mufrad. Isim yang menunjukkan maknanya satu. Contoh macam kitabun, qalamun. Semua ni makna satulah. Semuanya makna satu. Okey. Kemudian kita akan tengok yang mana untuk pada yang ujian level 1 ni, ini memang sangat penting lah. Sebab apa? Level 1 ni dia penting sangat sebab paling asas. Sebab tabel Nahwu Al-Fatih daripada level 1 sampai level yang ke-5 itu hanyalah asas saja. Jadi memang penting untuk kita faham lagi-lagi level yang pertama. Sebab level pertama ni lah level yang bantu kita untuk mengenali Nahwu. Okey. Kemudian kami harapkan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menonton live kita pada petang ni, ataupun yang melihat rakaman live ni, kita harapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh hafal lah. Boleh hafal, dan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh, semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dengan bantuan buku ni, pengeluaran Ustaz Samsul Ma'arif daripada Magelang ni, boleh membantu untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh faham dan ingatlah. Okey. Ini yang pertama tadi kita ada isim mufrad. Jadi nanti kita akan tengok sambungan untuk isim-isim yang lain. Memang isim mufrad ni, maknanya saya ulang lagi, isim mufrad ni maknanya satu lah. Maknanya satu. Jadi ada juga isim-isim lain yang maknanya makna dua. Ada isim-isim lain yang maknanya makna tiga ada. Ada juga isim-isim yang tak boleh tanwin. Pelik kan? Macam contohnya, kalau ada alif lam boleh, kalau ada alif lam tak boleh, memang tak boleh tanwin. Tapi isim ni dia tak ada alif lam pun tak boleh tanwin juga. Ada juga isim yang macam tu. Ada juga isim yang macam tu lah. Kemudian kita tengok, kita nak tengok pada lagu pula. Pada lagu mungkin kita ambil kaedah sikit sebab kita start lambat.
disebabkan kita mula lambat pada hari ni, InsyaAllah kita tengok pada lagu terus lah. Pada lagu, sebentar kita tengok tasrif lughawi dulu. Tasrif lughawi kita buka pada muka surat yang ke 154. Buku Lentera Santri bagi tuan-tuan dan perempuan yang dah ada buku ni kat rumah boleh buka juga. 154, muka surat 154, nombor yang kelima. Kat situ ada kalimat da'a. Okey, kalimat da'a ini adalah bina naqis. Bina naqis ni bina apa? Dia bina yang lam fi'ilnya berupa huruf illat. Contoh kita tengok da, huruf dal awal dia tu. Dal tu fa fi'il. Okey, bukan huruf illat, itu huruf sahih. Ain yang tengah tu bukan juga huruf illat, itu huruf sahih. Dan alif itu adalah huruf illat pada lam fi'il. Jadi ini adalah isim, minta maaf, ini adalah fi'il bina naqis. Okey, kita cuba sama-sama lagu dia. Huwa da'ahuma da'wahum da'aw hiya da'athuma da'ata hunna da'auna anta da'auta antuma da'autuma antum da'autum anti da'auti antuma da'autuma antunna da'autunna antunna da'autunna ana da'autu nahnu da'auna ana da'autu ana da'autu nahnu da'auna. Okey, ini adalah contoh asal untuk bina yang digelar sebagai bina nakis. Dekat bawah dia ada tiga contoh. Ada ghaza, ada dana dan juga roja. Ini semua kalimat-kalimat bina nakis lah. Okay, kita cuba ambil contoh ghaza. Huwa ghazahuma ghazawahum ghazaw hiya ghazathuma ghazata hunna ghazawna anta ghazawta antuma ghazawtuma antum ghazawtum anti ghazawti antuma ghazawtuma antunna ghazawtunna antunna ghazawtunna ana ghazawtu nahnu ghazawna ana ghazawtu ana ghazawtu nahnu ghazawna. Untuk contoh yang kedua kita ambil roja pula, roja. Huwa rajahuma rajawahum rajaw hiya rajathuma rajata hunna rajawna anta rajauta antuma rajautuma antum rajautum anti rajauti antuma rajautuma antunna rajautunna antunna rajautunna ana rajautu nahnu rajauna ana rajautu ana rajautu nahnu rajauna. Okey, dekat bina nakis. Okey, kalau kita belajar, kita tengok semalam yang mana kita ada bina ajwaf yang mana saya cakap semalam bina ajwaf ni dia ada dua jenis. Ada yang ajwaf waw, ada yang ajwaf ya. Ada yang huruf illat dia waw, ada yang huruf illat dia ya. Jadi cara nak tahu dia dekat mana, kita kena tengok fi'il mudhari'. Dekat bina nakis pun sama juga macam tu lah. Dia ada dua jenis, ada naqis waw, ada naqis ya. Sama je kaedah dia. Naqis waw huruf illat dia waw. Kalau naqis ya huruf illat dia ya. Okey. Kita cuba tengok yang naqis ya pula. Bawah dia ada kalimat radiyah pada muka surat 154, nombor yang ke-6. Huwa radiyah huma radiyah
hum radu, hum radu. Hiya radiyat, huma radiyata. Hunna radina, hunna radina. Anta radita, antuma radituma. Antum raditum, antum raditum. Anti raditi, antuma radituma. Antunna raditunna, antunna raditunna. Ana raditu, nahnu radina. Okey, cuma dekat bina naqis ya ni, kalau dekat bina naqis ya ni, kalau kita tengok sendiri kalimat radiyah ni sendiri kita dah tahu yang dia adalah naqis ya. Contohnya radiyah, sebab kita dah dapat tahu yang dia ni adalah naqis ya, sebab awak dekat fi'il madi dia dah tunjuk dah. Dia tunjuk huruf ya tu. Cuma dekat da'a tu je lah kita kena check fi'il mudhari' dia apa. Okey, kemudian kita akan ambil contoh ghaniyah pula. Huwa ghaniya, huma ghaniya. Hum ghanu, hum ghanu. Hiya ghaniyat, huma ghaniyata. Hunna ghanina, hunna ghanina. Anta ghanita, antuma ghanituma. Antum ghanitum, antum ghanitum. Anti ghaniti, antuma ghanituma. Antunna ghanitunna, antunna ghanitunna. Ana ghanitu, nahnu ghanina. Okey, yang terakhir sekali kita ambil contoh nasia pula. Huwa nasiya, huma nasiya. Hum nasu, hum nasu. Hiya nasiyat, huma nasiyata. Hunna nasina, hunna nasina. Anta nasita, antuma nasituma. Antum nasitum, antum nasitum. Anti nasiti, antuma nasituma. Antunna nasitunna, antunna nasitunna. Ana nasitu, nahnu nasina. Okey, kemudian pada lagu kita tadi kita dah ambil tasrif lughawi, yang mana tasrif lughawi dia tasrif untuk kata ganti nama. Kalau dia satu orang menulis, macam mana dia dua orang menulis, macam mana kalau kamu perempuan menulis, macam mana. Itu semua tasrif lughawi. Kemudian sekarang kita nak check yang tasrif istilahi pula, daripada fi'il madi sampailah ke zaraf zaman makan. Pada muka surat yang ke-160, nombor yang kedua. Baik, dekat situ ada fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu dan fa'ila yaf'ilu. Okey, kita cuba sama-sama insya-Allah. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'al la taf'al, maf'alun maf'alun. If'al la taf'al, maf'alun maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan, fahuwa fa'alun, fahuwa fa'alun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun. Fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan,
fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. If'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun. If'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun. Okey, ini adalah contoh wazan dia lah. Wazan dia, dia nampak je sama macam yang muka surat 159 semalam kita baca, tapi sebenarnya dia ada perbezaan pada baris lah. Ini kita panggil dia sebagai wazan. Wazan untuk fi'il yang 3 huruf. Dia ada, semua ada 6 jenis. Okey, cuma dekat wazan fa'ula yaf'ulu dia tidak ada isim maf'ul lah. Dia tak ada isim maf'ul. Dia hanya ada isim fa'il saja. Isim maf'ul dia tak ada. Yang lain ada, isim maf'ul je tak ada. Okey, sekarang ni kita akan cuba tukar dengan contoh di bawah. Fa'ila yaf'alu kita tukar dengan jahila yajhalu. Fa'ula yaf'ulu kita tukar dengan ba'uda yab'udu. Dan fa'ila yaf'ilu kita tukar dengan hasiba yahsibu. InsyaAllah kita boleh cuba sama-sama. Jahila yajhalu jahlan wa majhalan, fahuwa jahilun wa zaka majhulun. Ijhal la tajhal, majhalun majhalun. Ijhal la tajhal, majhalun majhalun. Ba'uda yab'udu bu'dan wa mab'adan, fahuwa ba'idun, fahuwa ba'idun. Ub'ud la tab'ud, mab'adun mab'adun. Ub'ud la tab'ud, mab'adun mab'adun. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban, fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun. Ihsib la tahsib, mahsibun mahsibun. Ihsib la tahsib, mahsibun mahsibun. Baiklah, jadi dekat sini saya nak menerangkan. Jadi dekat sini saya nak menerangkan yang mana dekat kalimat fa'ula yaf'ulu, kan, dekat kalimat fa'ula yaf'ulu contoh dia kan ba'uda yab'udu kita ambil. Tapi sampai dekat isim fa'il tu saya baca fahuwa ba'idun. Sebab kalau dekat wazan ni dia punya isim fa'il dia tu ada perubahan lah, ada banyak berubah. Jadi ada macam-macam bentuk. Tapi kalau yang lain tak ada. Ataupun dekat bawah dia ada fa'ila yaf'ilu. Asalnya fa'ila yaf'ilu fa'alan wa maf'alan. Tapi kalau hasiba yahsibu husbanan, dia punya isim masdar. Macam saya cakap semalam, kalau isim masdar tak semua sama, tak semua ikut wazan. Sebab ada yang simai, ada yang kiasi. Kalau kiasi tu asal lah, kita buat sendiri. Tapi kalau simai tu pendengaran kita daripada orang Arab sana cakap macam mana. Okey, kita cuba ambil lagi satu contoh. Fa'ila yaf'alu kita tukar dengan syariba yashrabu. Fa'ula yaf'ulu kita tukar dengan saru'a yasra'u. Kita tukar dengan saru'a yasru'u. Okey. Kemudian fa'ila yaf'ilu kita tukar dengan na'ima yan'imu. Okey, insya-Allah cuba sama-sama. Syariba yashrabu syurban wa mashraban, fahuwa syaribun wa dhaka mashrubun. Ishrab la tashrab, mashrabun mashrabun. Ishrab la tashrab, mashrabun mashrabun. Saru'a yasru'u sur'atan wa masra'an, fahuwa sari'un, fahuwa sari'un. Usru' la tasru' masra'un masra'un. Usru' la tasru' masra'un masra'un. Na'ima yan'imu ni'matan wa man'aman, fahuwa na'imun wa dhaka man'umun. In'im la tan'im, man'imun man'imun. In'im la tan'im, man'imun man'imun. Okey, tasrif istilahi pun kita sampai situ dulu. Jadi untuk yang terakhir kita akan ambil huruf pada muka surat yang ke 179. Semalam kita dah baca kana dan saudara-saudaranya. Ini inna. Jadi kana semalam saya bagi tahu amal dia apa. Ini secara ringkasan amal dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Tapi kalau untuk inna, amal dia terbalik. Dia bukan sama tapi terbalik. Kalau kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Kalau inna menasabkan isim, merafa'kan khabar dia. Dia terbalik. Okey, bukan amal, nampak macam sama tapi bukan. Dia ada terbalik sikit kat situ. Okey, kita tengok inna dan saudara-saudaranya.
Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. 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 Lagi sekali. Inna anna ka'anna lakinna la'alla laita. 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 Okay, Alhamdulillah, insyaAllah sampai situ dulu pengajian kita pada petang ni. Jadi kami mengharapkan lagu-lagu ataupun kaedah-kaedah yang telah kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba dekat rumah lah. Yang ada buku ni insyaAllah boleh rujuk balik pada muka surat tertentu yang kami telah baca tadi, ataupun yang sebelum-sebelum ni lah, ulangan-ulangan yang sebelum-sebelum ni. Jadi itu sahaja daripada kami pada petang ni. Sekali lagi minta maaf atas kelewatan tadi disebabkan masalah teknikal. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.